Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Awani. Malam ini kita akan terus berbicara berkaitan dengan insiden gejala buli yang seolah-olah tiada noktahnya berlaku di institusi pendidikan di seluruh negara. Terkini, sebuah sekolah berasrama penuh di Nilai, Labu Negeri Sembilan berlaku kejadian buli untuk pelajar tingkatan 2 dan ramai mereka yang menjadi pembuli sudah pun diberi kata pun ditahan oleh pihak polis untuk mendapat keterangan dan yang terlibat melebihi daripada 30 orang setakat ini yang sudah pun diambil keterangannya. Jadi satu insiden yang dikatakan oleh ibu bapa bagi mangsa buli di sekolah agama ini mengatakan ini bukan perkara baru, banyak kali laporan sudah pun diberikan kepada pihak pengurusan sekolah tetapi seolah-olah tiada tindakan serius diambil kepada pembuli oleh pihak sekolah. Jadi kes ini seolah-olah berterusan dari tahun ke tahun. Tetapi gejala buli ini bukan perkara baru. Saban bulan, saban hari, saban minggu kita mendengar laporan media ada saja sekolah yang terlibat dengan gejala buli, sama ada sekolah harian dan lebih banyak di sekolah berasrama. Dan kita masih teringat kes yang berlaku di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, anak muda yang sepatutnya meneruskan pengajian dan menjadi tonggak untuk keluarga menjadi korban hinggalah beliau terbunuh akibat dibuli oleh rakan sekuliah. Jadi ini semua perkara-perkara yang tidak sepatutnya dapat kita teruskan dan perlu ada satu kenyataan yang besar berkaitan dengan gejala buli. Wajar dihentikan segera dan tidak boleh dijadikan perkara yang biasa, yang dinormalisasikan dan sepatutnya kita anggap ia sebagai satu jenayah besar dan mereka yang terlibat perlu diberikan tindakan yang serius. Jadi di talian melalui Google Meet pada malam ini saya bersama dengan Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, seorang Profesor Undang-Undang Keluarga Wanita dan juga ibu bapa. Jadi mungkin Prof, untuk melihat perkara ini secara lebih dekat, perilaku buli seolah-olah yang kita dengar sekarang ibarat mencorah air di daun keladi. Segala ingatan, hukuman dan juga amaran yang kita angkat kepada pembuli tidak lagi menjadi ketakutan bagi mereka yang terlibat. Jadi apa yang sebenarnya yang boleh kita lakukan untuk bergerak ke hadapan untuk kita tidak dengar lagi kes-kes buli dipaparkan melalui sosial media ataupun laporan media pada hari ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kes buli ni kalau kita nak ikutkan undang-undangnya dah banyak dah ya. Kita memang ada undang-undang dan kalau kita berkaitan dengan sekolah ni saya rasa daripada tahun 1957 lagi kita dah ada peraturan-peraturan disiplin sekolah. Kita dah ada pada tahun 2009 ketegasan menangani tingkah laku ala samsing dalam kalangan murid. Kita ada surat perkeliling tahun 2010, garis panduan mencegah dan menangani perbuatan buli di sekolah. Kemudian tahun 2014 kita ada pematuhan garis panduan, surat perkeliling. Jadi 2011 dan juga garis panduan menangani buli melalui pembudayaan amalan penyayang dalam kalangan murid di sekolah asrama melalui buku panduan pengurusan menangani buli. Jadi kalau nak ikutkan di KPM tu dan undang-undang kita, tentulah buli ni dia melibatkan perkara yang mencederakan, jenayah. Jadi dengan itu dia secara tak langsung di bawah undang-undang jenayah memang dah ada peruntukan undang-undangnya. Jadi kalau nak kata undang-undang tak cukup, undang-undang dah ada. Dan kalau kita lihat pun ya dari segi sekolah, tindakan sekolah itu Kementerian Pendidikan sendiri tiap-tiap kali berlaku, dan sekarang ni saya difahamkan mereka sedang dalam proses, ada jawatankuasanya kabarnya yang dilantik untuk melihat kes buli selepas kes buli yang terakhir sebelum kes yang terbaru ini. Jadi bagi saya undang-undangnya ada dan mungkin kita perlu lihat semula. Saya tak tahu sama ada kerajaan secara serius nak melantik satu jawatankuasa khas mengkaji semula isu-isu buli ini dan bagaimana kalau kita dah ada undang-undang ni, dah ada perkeliling peraturan untuk sekolah, kenapa ia masih berlaku dan kenapa ia gagal dikekang. Yang tu yang kita nak tengok balik dan kita nak tengok punca, dan kita tahulah ada punca buli ni macam mana. Jadi dari segi itu barulah kita tahu dan perlu ada dalam 2 tahun sekali perlu ada
assessment, penilaian perkara itu, tindakan-tindakan yang diambil itu berkesan ataupun tidak. Jadi kalau kita tengok data yang ada sekarang macam tak berkesan. Betul. Jadi bila macam tak berkesan, kita kena kaji dan perlu pastikan mencari jalan penyelesaian yang boleh memberi kesan kepada berlakunya kes-kes buli ini. Prof, kalau dari tafsiran buli ini kita lihat ia begitu inklusif. Kalau dalam bentuk undang-undang dan juga tata kelola protokol di Kementerian Pendidikan Malaysia, saya rasa merangkumi apa yang dikatakan tafsiran berkaitan dengan buli, sama ada berbentuk fizikal, berbentuk psikologi, berbentuk intimidasi, mental dan sebagainya. Semuanya itu dikatakan buli. Sama ada juga dalam kategori sekarang, dalam situasi masyarakat sekarang dengan penuh dengan gadget dan juga peranti, buli melalui cyber juga dianggap sebagai satu gejala buli yang tidak boleh dikompromi. Jadi adakah dengan situasi yang begitu pantas sekarang dengan penggunaan digital dan peranti gadget oleh semua masyarakat termasuk pelajar di sekolah dan juga di pendidikan tinggi, wajarkah kita melihat tafsiran berkaitan buli ini perlu dikemaskini dan juga diperhalusi supaya kita tidak boleh berkompromi, kerana masyarakat kadang-kadang mengambil mudah, kata alah biasalah zaman kita sekolah pun dibuli, kakak suruh pergi beli makanan di kafeteria ataupun gosok baju untuk ke kuliah besok pagi, itu biasa kami lakukan. Jadi apa yang susahnya anak-anak muda hari ini, sikit marah, sikit tak boleh diusik dan sebagainya. Begitu juga itu buli, bukan buli, itu nasihat. Jadi semua mengambil peranan untuk menjadikan ia sebagai satu yang normal. Tetapi pada kita yang melihat dari aspek penderaan, dari aspek penderaan emosi dan juga mental dan juga fizikal, ia sebenarnya tidak boleh dibiarkan dan perlu dihentikan, Prof. Ya, betul. Saya setuju sebab kalau kita tengok tarifan tu memang tetap buli tu apa? Perkara yang sengaja dibuat, diulang-ulang dan kemudiannya tujuannya untuk menyakitkan, mencederakan sama ada fizikal ataupun secara emosi, ya. Dan buli ni kalau kita tengok dari segi tu dia ada sebab kenapa buli ni berlaku, dan biasanya kita melihatnya sebagai latar faktor buli ni mula-mula kita tengok latar belakang keluarga. Betul. Biasanya kadang-kadang dia ada kurang perhatian, kurang kasih sayang, ya, gaya hidup, peniruan. Kemudiannya pengaruh media ada juga dengan melihat video, filem dan sebagainya. Kemudiannya individu itu sendiri. Kadang-kadang yang jadi mangsa tu sebab tubuh badan yang menyebabkan prone to be bullied, tapi sebenarnya dia bukan dia minta dia lahir begitu, ya, sebagainya, tetapi kerana perkara itu menjadi target, dia senang dijadikan target sebagai mangsa. Kemudiannya persekitaran, so itu faktor-faktor yang menyebabkan buli. Jadi kalau kita tengok juga hari ini dengan adanya handphone, sebab tu saya ingat KPM awal dulu memang tak benarkan, tak boleh pelajar tak boleh bawa telefon ke sekolah dan sebagainya, sebab dia kata kerana ini digunakan, kadang-kadang dia guna untuk ambil gambar-gambar yang tak baik, ya, pergi mengintai dan sebagainya, dan itu saya rasa boleh digunakan kemudian untuk mengugut. Mengugut ni juga satu faktor buli yang boleh kita katakan mengganggu emosi kanak-kanak, dan tambah pula kanak-kanak. Dan hari ini juga bila kita menggunakan gadget-gadget yang moden ini, ramai ibu bapa juga tidak memberikan pendidikan yang lebih mendalam dari segi penggunaan, apa bahayanya. Saya masa kita mula-mula PKP dan bila pelajar belajar atas talian ni, itu ada faktor-faktor lain yang saya rasa sekolah patut beri maklum pada adik bapa dan juga pada kanak-kanak bahawa dalam mereka melayari internet itu untuk mendapatkan pendidikan secara dalam talian, mereka juga boleh ada risiko tinggi untuk memang dia at risk, dia akan terasa kalau saya buat ni saya dapat apa, kalau saya tunjuk ni saya buat apa. Dan juga kita dapati ramai kanak-kanak yang menghantar gambar yang tak sepatutnya dihantar, yang kemudian dikongsi dalam WhatsApp kelas tu. Itu kita tahu, dan itu sebenarnya perlukan pendidikan yang jelas supaya kanak-kanak tidak mudah dibuli kerana dia mendedahkan dirinya dalam penggunaan gadget-gadget yang baru ini. Jadi dari segi itu saya rasa perlu ada kefahaman dan juga perlu ada
bukan tafsiran yang baru sebab buli ni tafsiran ni dah memang tetap. Tapi bagaimana kita nak mengaplikasikannya. Kita ada undang-undang misalnya Akta Keganasan Jenayah terhadap kanak-kanak. Yang itu memang ada ambang seksualnya dan sebagainya dan termasuk isu-isu dalam internet. Tapi perlu difahami oleh kanak-kanak yang menggunakan gadget-gadget yang baru ini. Prof, sebagai mantan Pesuruhjaya Kanak-kanak Sohakam dan pakar undang-undang untuk keluarga wanita dan juga kanak-kanak, Prof seringkali ke rumah pelindungan kanak-kanak dan juga remaja Pusat Tahanan Juvana seperti Henry Geni dan seumpamanya. Pastinya Prof berinteraksi terus bagi mereka yang terlibat dengan gejala buli. Adakah dari pemantauan dan juga interaksi itu Prof merasakan mereka ada rasa kekesalan ataupun mereka ini sebenarnya sudah terbiasa dengan perilaku ganas dari sejak kecil lagi, mungkin mengikuti cara ibu bapa ataupun persekitaran rakan sebaya dan seumpamanya. Jadi apabila mereka berada di pusat juvana atas hukuman yang mereka terpaksa lalui akibat perbuatan buli itu, adakah mereka rasa menyesal ataupun mereka rasa benda itu biasa? Sebenarnya kebanyakan kanak-kanak ni, kita kena ingatlah mereka kanak-kanak. Ya. Yang seorang yang berumur di bawah 18 tahun, dia adalah kanak-kanak. Dia masa perkara itu berlaku mungkin umur 12 tahun, 13 tahun. Dan dalam keadaan umur yang muda dengan emosi yang kebanyakannya gagal mengawal emosi. Tetapi kita kena lihat juga, kebanyakan pembuli biasanya juga adalah mangsa buli. Ya. Mangsa sama ada di rumah melihat ayah memukul ibu, ayah memukul adik-beradik dan diri dia. Kemudiannya melihat cara-cara penderaan yang berbeza dan bila perasaan takut dan geram itu tak dapat dilepaskan kepada orang yang mendera ibu atau mendera ahli keluarga, dilepaskan di sekolah dan kemudiannya timbul rasa self defense. Dia rasa macam, oh kalau aku buat begini aku mungkin tak akan didera, dan akhirnya perbuatan itu menjadikan dia seorang pendera tanpa dia sedari. Itu perkara pertama. Yang kedua ialah kita perlu ingat dalam keadaan muda itu, kalau ada perkara-perkara yang memang menyentuh hati dia, kadang-kadang it's provocation. Ya. Dia dari segi yang saya lihat, pembuli kadang-kadang kerana dia diprovok, dan mangsa itu kadang-kadang melakukan sesuatu di luar kawalan yang menyebabkan pembuli juga boleh cedera dan mati. Dan ini perkara yang kita juga perlu lihat. Jadi bila saya menemu bual kebanyakan kanak-kanak yang berada di Henry Geni, saya banyak interview mereka. Dan kebanyakan mereka kalau kita tanya, ada yang sangat sedih dengan apa yang berlaku. Ada yang tak boleh, sebab sebenarnya kanak-kanak ni bila dia menjadi pembuli dan terutama yang menyebabkan kematian, kita perlu hantar mereka kepada pegawai pakar psikiatrik. Dia kena keluarkan apa yang terpendam di dalam hati itu, sebab kalau tidak mereka tak akan boleh meneruskan kehidupan, sebab rasa bersalah, rasa takut dan sebagainya itu akan ada dalam diri mereka sampai bila-bila. Jadi kita nak kena tahu bagaimana nak pulihkan mereka. Dan bukannya bagi saya penghukuman bagi kanak-kanak, sebab itu kanak-kanak tak boleh dikenakan hukuman gantung. Kalau dia membuli sampai menyebabkan seseorang itu meninggal dunia, dia tak boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati. Kanak-kanak bawah 14 tahun tak boleh diletakkan di penjara pun, ya, sebenarnya. Jadi kita nak tahu macam mana kita nak handle kanak-kanak ini, kenapa perkara itu berlaku dan bagaimana kita nak pulihkan dia. Dan di situlah peranan kita, peranan kerajaan, peranan ahli masyarakat, peranan ibu bapa. Sebab kita dalam masyarakat kita tak biasa, ya, nak tanya kenapa buat macam ni, kenapa yang jadi sampai begini. Itu semua perlu dikorek, ya, untuk menyelesaikan. Kita unfinished business must be finished supaya dia boleh dipulihkan. Okay. Jadi bagi saya, kita mesti beri dia peluang kedua sebab dia kanak-kanak dan kita tahu, yang saya tahu juga, ya, kalau dalam penjara kita ada beberapa pesalah kanak-kanak yang melalui hukuman di bawah perkenan yang di-Pertuan Agong kerana mereka melakukan kesalahan bunuh. Jadi mereka berada di penjara sehingga tuanku bersedia membebaskan beliau, ya. Jadi ada anak-anak ni dah habis first degree, ada yang buat masters, ada yang dah ada PhD dah. Tapi kenapa mereka masih belum dibebaskan? Adakah mereka tak boleh? Bagi saya dah habis ijazah pertama tu mereka dah pulih dah. Dan kita mesti yakin dengan sistem pemulihan kita.
yang betul supaya dia tidak akan melakukan perkara itu lagi. Dan kita kena ingat perkara itu dia lakukan masa dia kanak-kanak dalam emosi yang sangat tidak boleh dikawal. Kanak-kanak memang sangat vulnerable. Jadi bila dia vulnerable, kita perlu tahu bagaimana nak handle kanak-kanak itu. Dan semakin dia dewasa, dia akan lebih matang. Dan kita tak nak perkara ngeri yang berlaku dalam hidup dia itu menghantui dia sampai dia tua, dan itu kita perlu beri dia peluang kedua, dan saya percaya peluang kedua ini sangat baik dan kanak-kanak memang boleh dipulihkan. Ya. Kita bersetuju bahawa tindakan punitif ataupun tindakan undang-undang adalah jalan terakhir untuk kanak-kanak dan juga remaja ini perlu mereka hadapi, termasuk dihantar ke penjara ataupun ke sekolah hendogeni dan seumpamanya. Tetapi kita ingin melihat bahawa gejala buli, gejala yang mereka mungkin ada wariskan ataupun ingin lakukan itu perlu dibendung, perlu ada pencegahan awal. Misalnya, kalau mereka datang dari keluarga yang bermasalah ini, bagaimana penapisan ataupun tapisan perlu dilakukan secara yang lebih telus, yang lebih kataupun berhati-hati apabila mereka memasuki institusi sekolah berasrama, misalnya sama di sekolah tahfiz, sekolah asrama penuh, sekolah asrama harian. Mereka dapat dikenal pasti oleh guru kaunselor misalnya, pakar psikiatris di sekolah ataupun sekurang-kurangnya warden asrama. Kerana kalau tidak ada pemantauan dari peringkat awal lagi, inilah bibit-bibit mereka yang akan berkumpul beramai-ramai. Kerana mereka ini akan bertindak atas kekuatan. Kerana mereka ada kekuatan fizikal dan ramai. Berbanding mereka yang dibuli itu, mereka yang mungkin self-esteem yang rendah, mereka yang sentiasa duduk seorang dan sebagainya. Mungkin mereka yang sentiasa akan menjadi mangsa buli. Bagaimana ini boleh dilakukan? Pencegahan dari peringkat yang paling awal dan pemantauan berterusan supaya mereka ini tidak rasa gah lah. Mereka rasa ego, mereka rasa abang besar dalam sekolah itu dan akhirnya mereka akan sentiasa menjadi peluang. Walaupun mereka dapat provokasi macam Prof katakan tadi, dilakukan provokasi yang kecil, tetapi cara melenting tu melampau-lampau memanggil rakan-rakan dalam bilik kelas ataupun bilik asrama. Ya, sebenarnya bagi saya, kalau kita kat universiti, yang saya tahu kita ada program mentor-mentee. Ya, seorang pensyarah dapatlah 10, 15 orang pelajar. Dan kita kenali pelajar tu daripada tahun 1 sampai dia graduate. Ya. Dan kita ada hubungan yang rapat, kita kenali latar belakang dia. Saya sangat menggunakan program mentor-mentee ni. Saya tak tahu sama ada di sekolah program seperti itu ada. Kebanyakan sekolah akan kata kita ada 40 orang prof satu kelas, takkanlah sempat kita nak buat semua. Saya rasa itu perkara kedua. Kita sekarang ini kalau kita boleh tambah guru, kita tambah, dan semua guru saya rasa perlu ada latar belakang. Kena buat, saya tahu dia dalam latihan dia ada, dia buat psikologi pendidikan dan sebagainya. Perkara itu sangat penting sebab bagi saya seorang guru, kalau dulu pun masa zaman saya sekolah pun, cikgu kelas tu kenal setiap 40 orang kita tu. Dan dia tahu latar belakang. Dan bagi saya keperhatian itu sangat penting. Dan kemudiannya bukan perlu buat sepanjang, dia boleh buat, kita ada 365 hari dan kita ada hari sekolah yang tertentu, dan kita boleh buat sedikit-sedikit. Setiap hari habiskan 5 orang pelajar untuk kenal latar belakang, berbual dengan kanak-kanak itu. Kita ada di semua sekolah ada kaunselor, tetapi tak semua pelajar akan pergi terus jumpa kaunselor. Betul. Dan kita dah berlaku sesuatu baru kita hantar dia pada kaunselor. Dia tak sepatutnya begitu. So bagi saya mewujudkan sistem mentor-mentee yang dah ada macam kat universiti, memang sistem mentor-mentee itu dapat sedikit demi sedikit kita mengenali pelajar, kita tahu masalah yang dia bawa masa dia masuk sekolah. Kalau sekolah asrama penuh, saya rasa tapisan atau saringan itu mesti dilakukan. Sebab saya rasa pakar psikologi memang dia tahu dia akan target pelajar-pelajar ini, dia ambil sekumpulan-sekumpulan dan selesaikan masa dia masuk tingkatan 1 itu lagi, supaya dia dapat mencegah sebelum perkara itu berlaku. Dan kemudiannya semasa kanak-kanak ini berada di sekolah, di asrama, masuk tingkatan 2, tingkatan 3, bila dia masuk tingkatan 4 tu dia
must be a second tapisan, sebab kadang-kadang masa dia di tingkatan 1 dia dah dibuli dan dia rasa aku naik tingkatan 4 Ya, aku nak ya. buli pula. Itu yang saya rasa kita perlu adakan satu sistem di mana kita dapat mengenali pelajar kita. Dan saya sendirilah, kalau saya boleh kenal guru-guru saya kenal saya masa saya di sekolah rendah sampai menengah tu, sebab itu adalah guru-guru yang sentiasa datang, berbual, tanya masalah kita dan sentiasa terbuka kepada pelajar. Jadi ini yang kita perlukan. Dia ada passion in teaching, ada passion untuk membantu kanak-kanak dan ini yang kita perlu terapkan dalam kalangan guru-guru yang kita ada. Saya bukan kata tak ada guru yang seperti sedemikian, ada ramai, tapi kita perlu lebih ramai lagi supaya kes-kes seperti ini dapat kita atasi. Yang kedua, di asrama itu sendiri kita tahu banyak sekolah asrama dan sekolah tahfiz perkara-perkara ini berlaku, ada yang ada CCTV, tapi CCTV itu kalau macam toilet tak adalah CCTV dan bilik tidur tak adalah CCTV dan perkara itu selalu berlaku masa dalam bilik tidur dan sebagainya. Jadi bila nak melantik ketua dom, ketua pelajar, ini semua perkara perlu ada, guru kaunselor mesti ada dan dia mestilah seorang yang boleh memberikan pandangannya tanpa biasness. Kita kadang-kadang ada jugalah sebab kadang-kadang ada pelajar yang membuli ni, ada pelajar yang cerdik, pelajar yang mempunyai kelulusan yang memang harapan sekolah. Dan saya pernah dengar dalam satu siri konsultasi saya dengan kanak-kanak, mereka kata pelajar ni pelajar harapan sekolah, ketua murid dan sebagainya, tapi dialah yang terlibat dalam pembulian itu. Jadi kita nak kena tahu, nak kena tapis pelajar dan saya percaya latihan yang diberikan kepada guru kaunseling patutnya boleh mengambil ataupun boleh mengidentifikasikan pelajar yang sedemikian. Ini saja caranya untuk kita cuba sedikit demi sedikit mengurangkan kes buli. Satu lagi saya dapati dalam buku panduan buli yang dah ada di sekolah di kementerian itu, semua tu dah ada, aktivitinya pun dah ada. Yang persoalan saya, buat ke tak buat? Itu perkara yang penting. Dan kalau guru akan kata ada alasan saya ada pelajar 40 orang satu kelas ataupun ala ni perkara biasa, saya dulu kat sekolah pun kena buli, saya rasa itu bukan alasan yang baik dan kita sebenarnya patut move forward. Kita perlu memastikan bahawa kalau dah ada buku panduan cantiklah, berjilid dan sebagainya, kalau tak pernah dibuka dan tak pernah digunakan, tak adalah juga gunanya. Dan kita perlu perbanyakkan guru yang mempunyai latar belakang kaunseling yang boleh membantu kanak-kanak yang memang ada masalah daripada rumah yang dibawa ke sekolah. Okay, Prof, bagi sekolah ataupun pentadbiran sekolah yang cuba menutup kes buli, mereka rasakan laporan-laporan itu perkara kecil, cuba menutup kerana ingin menjaga prestasi sekolah, untuk menjaga prestasi pelajar, harapan sekolah macam Prof katakan tadi, dan apa yang dilaporkan sama ada melalui WhatsApp ataupun dari PIBG tidak dilayan yang sewajarnya, ini juga menjadi kesalahan ataupun di kalangan masyarakat, di kalangan komuniti apabila sudah terbuka kes dan ada perkara yang serius, barulah mereka mengaku bahawa pernah berlaku. Jadi, mengapa pihak sekolah begini perlu menghentikan tindakan demikian? Itu bergantung kepada individu yang jadi pengurusan lah, saya rasa. Saya bukan pertama kali, banyak banyak kes di mana sekolah dia tutup cerita ini sebab dia tak nak sekolah dia masuk dalam carta. Carta kita nak 10 sekolah terbaik, dia tak nak masuk carta 10 sekolah yang kuat membuli. Itu perkara utama. Yang kedua juga, kadang-kadang ada juga sekolah atau guru besar ni, dia memang bila ada kes katakan mangsa membuat aduan, yang dia tawarkan ini pernah sendiri saya lalui, dia kata boleh tak kita pindahkan anak puan ke sekolah lain. Saya kata yang membuat perkara ini tak dipindahkan, you nak pindahkan anak saya. Kalau pembuli itu gurunya sendiri, saya kata you look at your teachers, bukannya
you look at mak dan mangsa. Ini masalahnya. Dan kita juga terima beberapa aduan daripada ibu bapa bila dia mengadu bahawa anak dia dibuli oleh pelajar yang lebih besar di sekolah itu. Anak tu yang ditawarkan untuk dipindahkan ke sekolah lain. Bagi saya that is a wrong approach, dan bagi pengurusan sekolah saya harap fikirlah sebenarnya kenapa you dilantik sebagai pengetua, sebagai guru besar, dan sebenarnya dia bukan isu-isu yang melibatkan perkara-perkara seperti ini, tetapi sebenarnya kita nak menjaga keselamatan kanak-kanak itu di Itu yang lebih sekolah. utama. Terima kasih Prof. Banyak pencerahan dan juga perkongsian yang realiti yang dihadapi oleh Prof sebelum ini dan juga pengalamannya amat berguna untuk perbincangan kami pada malam ini. Perilaku buli wajar dihentikan, dianggap sebagai jenayah yang serius. Profesor Dato' Nur Aziah Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang Keluarga Wanita dan juga Kanak-Kanak Universiti Kebangsaan Malaysia dari Fakulti Undang-Undang. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.